Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih. Syarhul hadithi ijmalan. Syarhul hadithi ijmalan. Kamu dengar saya baca, kamu ikut dalam hati. Syarhul hadithi ijmalan. Huraian hadis secara ringkas. Baik, yang ni kamu dengar saya baca sambil bariskan kalau masih belum tahu. Kalau dah tahu, tak payah baris. Baris dengan pensil. Sebab macam saya dah bagi tahu sebelum ni, kamu nak kena padam bila nak serah kepada cikgu balik buku teks ni, kena padam balik untuk orang tahun depan guna. Baik, cuba dengar saya baca. Al-muradu min hadzal hadisi. Saya ulang lagi. Al-muradu min hadzal hadisi annal islama mabniyun ala hadhil khamsati fahiya kal arkani wadda'aimi libunyanihi fala yasbutul bunyanu biduniha wa baqiyatu khisalil islami katatimmatil bunyani fa innal islama yazulu bifaqdiha jami'iha bighairi ishkalin wa kadzalika yazulu bifaqdi syahadataini wa amma iqamus salati faqad waradat ahaditsu muta'addidatun tushiru ila hukmi man tarakaha bi'annahu qad kharaja minal islami wa kadzalika faqad dhahaba ta'ifatun ila anna man taraka syai'an min arkanil islamil khamsati amdan annahu fasiqun bidzalika. Kamu kalau tak boleh baca lagi, ulang balik, tarik dia punya tu, ulang balik, dengar sampai kamu boleh baca sendiri. Lepas tu kamu kena baca kepada saya. Baik, itu langkah pertama untuk bagi boleh baca.
Kamu kena tanam dalam hati kamu, kamu boleh baca. Ulang dengar, insya-Allah boleh baca. Baik, sekarang yang kedua kita nak ambil, kita nak faham. Baik, kita tengok al-muradu, makna dia yang dimaksudkan ataupun dikehendaki, min daripada hadzal hadis. Hadza makna ini, al-hadis hadis, maknanya hadis ini. Dikehendaki daripada hadis ini apa dia? Annal Islam, bahawa sesungguhnya Islam itu. Anna tu maknanya sesungguhnya. Al-Islam, Islam itu mabniyun, dibina, ala hazihil khamsati, dibina ataupun diasaskan atas hazihi ini, al-khamsati, 5, maknanya 5 perkara ini. Fahya, maka ia fahya, maka ia, maknanya hazihil khamsati, 5 perkara ini. Maknanya fahya tu merujuk kepada 5 perkara ini. Kal arkan, adalah seperti rukun, asas, maksud asas. Wadda'aimi, dan tiang, libunyanihi, kepada binaannya, binaan sesuatu bangunan. Kan bangunan tu bila dia perlu kepada tiang. Kalau tak ada tiang, kita nak buat tak boleh, mesti ada tiang. Jadi 5 perkara ni bandingan dia sama macam tiang kepada sesebuah bangunan. Baik, huraian dia lagi. Fala yasbutu al-bunyanu, fala yasbutul bunyan, maka tidak akan teguh. Yasbutu sabit, tetap. Maksudnya kita boleh terjemahkan sebagai teguh. Al-bunyanu, bangunan itu. Biduniha, tanpanya. Biduni makna dengan tiadanya. Maksudnya tanpanya, tanpa rukun tadi, ataupun tanpa tiang tadi. Bangunan kalau tak ada tiang, dia tak kuat, tak kukuh. Baik, habis. Islam ni dia ada banyak benda. Selain daripada rukun Islam tu, ada benda-benda lain lagi. Yang tu yang nak disampaikan. Wa baqiyatu, dan yang baki, baqiyatu, baki, khisalil Islam, gugusan Islam. Makna bila kita sebut Islam tu banyak. Yang lain-lain daripada 5 rukun ni, itu dipanggil gugusan Islam. Jadi baki, gugusan Islam yang lain itu, kata timmati, adalah seperti menyempurnakan al-bunyan, bangunan. Jadi bangunan asas dia ialah tiang, tingkap, dinding dan sebagainya. Itu adalah untuk menyempurnakan saja, dia bukan asas. Maksudnya kalau bangunan, kalau tak ada tingkap, tak ada dinding, tapi ada tiang, bangunan tu boleh berdiri. Macam tu juga Islam. Yang 5 ni dia asas. Kalau tak ada, mana Islam tak ada. Dan perkara-perkara yang lain itu adalah sebagai penyempurnaan kepada Islam. Itu yang nak disampaikan. Fa'innal Islama, maka kerana sesungguhnya, fa'inna, maka, fa tu makna maka, inna sesungguhnya, al-Islam, Islam itu yazulu, akan hilang, bifaqdiha jami'iha, dengan tanpanya, tanpa yang 5 perkara tadi, jami'iha, keseluruhannya. Kalau kelima perkara ni semua tak ada, maka Islam akan jadi tak ada. Bighairi iskalin, dua perkataan ni kita boleh terjemah sebagai tanpa ragu-ragu. Maksudnya pasti Islam tak ada
kepada seseorang itu kalau tidak ada 5 perkara ini. Wa kadzalika, begitu juga, maknanya Islam akan hilang, yazulu akan hilang, bifaqdi syahadataini, dengan tidak ada 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu. Kepada seseorang tu dia tak ada ni sahaja, juga hilang. Itu maksud dia. Islam tak ada kepada seseorang itu kalau dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Baik, saya ulang balik. Islam ni kepada seseorang tu dia tak ada kalau rukun Islam yang 5 tu tak ada kat dia. Ataupun 4 ada tapi 1 tak ada, iaitu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak ada kat dia. Dia tak mengaku yang tu, tapi dia sembahyang, tapi dia puasa, haji dan sebagainya, juga Islam tidak ada. Jadi maknanya mengucap 2 kalimah syahadah itu adalah merupakan perkara yang amat besar dalam Islam. Baik, seterusnya, wa amma, dan adapun iqamus salati, mendirikan sembahyang. Mana perkara yang mendirikan sembahyang ni pula macam mana cerita dia? Tengok, faqad, maka sesungguhnya, waradat, telah datang, ahadisu muta'addidatun, hadis muta'addidatun, makna dia berbilang-bilang. Maksudnya ialah banyak hadis tentang sembahyang ni, banyak hadis. Itu maksud dia. Hadis tu pula tusyiru, yang menunjuk ila, kepada hukum man tarakaha, mereka yang meninggalkan sembahyang. Apa dia hukum orang yang tinggal sembahyang? Bi'annahu, bahawa sesungguhnya orang yang tinggal sembahyang ni qad kharaja, telah keluar, minal islami, daripada Islam. Kalau orang tinggal sembahyang, dia terkeluar daripada Islam. Kena jaga. Wa kadzalika, begitu juga, maksudnya macam tu juga, faqad, maka sesungguhnya, zahaba, telah menjalani, ta'ifatun, oleh sebahagian ataupun sekumpulan ulama. Jadi mereka ni berpandangan ataupun berpendapat ataupun telah membuat hukum. Apa dia yang mereka buat hukum pada? Ila, kepada anna man taraka syai'an, anna, bahawa sesungguhnya, man, sesiapa, taraka, yang meninggal, syai'an, sesuatu, ataupun salah satu, min arkanil Islam, daripada rukun Islam al-khamsati, yang 5, amdan, secara sengaja. Contoh dia tinggal sembahyang secara sengaja, tak mau mengucap secara sengaja, tapi mengucap ni dah ke depan, tak mau mengucap, dia tak ada Islam. Dia tak mau pergi haji dengan sengaja, tak mau keluar zakat dengan sengaja. Apa hukum dia? Ikut pendapat ni, kumpulan ulama ni, dia kata apa? Annahu, bahawa sesungguhnya ia, orang tersebut, fasiqun, fasik. Fasik ni apa makna fasik? Fasik ni makna rosak. Islam dia tu rosak. Bizalika, dengan yang demikian, ataupun dengan perkara tersebut. Apa perkara tersebut? Iaitu tinggal salah satu daripada rukun Islam. Dia tu fasik. Fasik ni makna apa? Rosak Islamnya. As'ilatun, soalan-soalan. Ala ayyi syai'in buniyal Islamu, di atas apakah
buniyal Islamu, dibina Islam. Kamu kena ingat tadi kita ada bincang tadi, Islam ni dia terbangun ataupun terdiri di atas apa? Jawapan dia buang perkataan soalan. Perkataan soalan di sini ialah ala ayyi syai'in. Kita buang yang tu. Lepas tu kita ambil balik, iaitu yang hakikat yang tinggal tu, buniyal Islamu. Jawab, buniyal Islamu ala arkanihil khamsati. Islam tu dibina ala, di atas, arkanihi, rukun-rukunnya, al khamsati, yang 5. Kalau tak tahu tulis, mai jumpa saya, tanya nak tulis macam mana. Habis. Uzkur kullan minha ma'asyarhi. Uzkur, sebutkan, kullan, tiap-tiap satu, minha, daripada 5 tadi ni, ma'asyarhi, bersama dengan penerangan. Tulislah. Nombor 1 syahadati alla ilaha illallah, nombor 2 iqamis solah, seterusnya sampai 5 semua dia. Jadi soalan ni kamu kena tulis dalam buku kerja. Soalan ni tak ada dalam buku teks, tak ada. Kamu kena tulis dalam buku kerja. Nawaqidul Islami, perkara-perkara nawaqid yang membatalkan al-Islami, Islam. Seseorang tu dia beranak dalam keadaan Islam, tapi dia buat salah satu daripada 5 perkara ni, Islam dia terbatal. Terbatal maksud dia apa dia? Murtad lah. Yang pertama apa dia? Asyirku fi ibadatillahi. Asyirku, menyengutukan, fi ibadatillah, di dalam beribadat kepada Allah. Contohnya macam kamu semayang, kamu bukan semayang kerana Allah, kamu sekutu Allah. Kamu semayang tu kerana orang lain, kerana ada orang nak tengok, ataupun kerana nak tunjuk kepada orang sekian-sekian. Itu syirik. Syirik ni batal Islam dia. Ataupun ada juga orang yang pergi di tokong, tokong Cina atau tokong Hindu, pakai kelumur elok orang perempuan, tapi dia ikut upacara mereka, upacara Cina, Buddha, upacara Hindu dia ikut. Lah ni banyak berlaku. Budak-budak perempuan pakai kelumur elok, pergi tokong Cina, dia ikut tiru macam Cina. Itu syirik, batal Islam dia. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaitun yad'uhum wa yatawakkalu alaihim. Ni panjang sikit. Buah baris. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaitun yad'uhum wa yatawakkalu alaihim. Man, mereka, ja'ala, yang menjadikan, bainahu, di antaranya, wa bainallah, dan di antara Allah, wasaitun, orang pertengahan. Lepas tu yad'uhum, ia berdoa kepada mereka, memohon pertolongan kepada mereka, kepada orang tengah ni. Wa yatawakkalu, dan menyerah, alaihim, ke atas mereka. Contoh dia apa dia? Macam
Cina atau Hindu. Cina dia kata Tuhan tu Allah macam kita. Hindu pun kata Tuhan Allah macam kita. Cuma tokong tu sebagai perantara. Itu dipanggil wasaitun. Tokong mereka tu sebagai perantara di antara mereka dengan Allah. Mereka kata kita minta kat tokong. Itu guna orang pertengahan, pihak tengah, lepas tu pergi ke Allah. Tu macam Cina Hindu duk buat tu tak boleh. Kalau buat batal Islam dia. Tu yang dikatakan kita pergi tokong Hindu, kita tiru Hindu. Pergi tokong Cina, tiru Cina. Tu termasuk dalam bahagian ini, batal Islam. Yang ketiga, man. Baris kanan, man lam yukaffiril musyrikina. Man lam yukaffiril musyrikina. Yang ni, mereka lam yang tidak yukafir, mengkafirkan al musyrikin, orang-orang musyrikin. Orang Cina semua tokong kita dah, lepas tu bukan kafir. Lepas tu sebenarnya lepas tu Islam macam kita juga, lepas tu baik macam kita juga. Cuma cara lepas saja melalui orang tengah. Jadi kita tak kata kafir lepas. Kita tak mengiktiraf sebagai kafir, batal Islam kita. Atau syakka fi kufrihim, kita ragu-ragu fi pada kufrihim, kekufuran mereka. Jadi mana jelas dah. Cina dia sembah tokong dia, Hindu sembah tokong dia, Siam sembah tokong dia. Tapi kita kata kita tak pasti lepas ni kafir ke tak. Kita ragu-ragu, sedangkan jelas lepas ni Tok Sami pakai kain kuning dia tu. Cina masuk tokong, Hindu masuk tokong. Tapi kita ragu-ragu tu kita sendiri ni batal iman kita, batal Islam kita. Kafir tetap kafir, kena kata kafir. Tak boleh ragu-ragu ataupun tak berani nak kata kafir, tak boleh kafir hamba. Macam tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, termasuk juga dia ni batal Islam ataupun murtad. Man i'taqada anna ghaira hadi nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadiyihi. Man, mereka yang i'tiqad ni, percaya dalam hati. I'tiqad ni maksud dia dia mengaku dengan mulut, sekali dengan hati, tu dia panggil i'tiqad. Dia i'tiqad apa? Anna, bahawa sesungguhnya ghairu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk ataupun ajaran yang dibawa selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairu, selain, hadi Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ajaran yang lain daripada Nabi itu kita anggap akmala, lebih sempurna, min hadihi, daripada petunjuk Nabi. Apa yang Nabi bawa tu tak lengkap. Hak orang lain bawa, orang lain tu lebih lengkap daripada Nabi. Tu juga Islam dia batal. Lah ni banyak berlaku. Siapa dia yang berlaku macam mana? Dia kata Islam tak sesuai di zaman moden. Bila kata Islam tak sesuai, maknanya semua Islam tu, ajaran Islam tu dibawa oleh Nabi. Kita anggap yang dibawa oleh Nabi tu tak lengkap. Macam dia kata Islam tu bagus, tapi yang ni lebih bagus lagi. Tu tak boleh macam tu. Kalau kita anggap macam tu,
Islam kita batal, jatuh jadi murtad. Khamisan, yang kelima, as-sihru, sihir. Sihir, istihlaluhu, menghalalkan sihir. Kita kata tak apa, sihir ni boleh. Warridha bihi, dan kita warridha dan ridha bihi, dengannya, dengan sihir. Sihir kita kata tak apa, lepas tu kita redha, kita terima, jatuh juga Islam kita, rosak Islam kita. Yang buat sihir ni selalunya orang pergi kat Siam, ilmu pengasih dan sebagainya, itu sihir. Kita percaya kepada sihir tu, rosak Islam kita. Yang ni latihan ini tulis juga dalam buku kerja dan jawapan sekali. Uzkur, sebutkan, salasatan, 3, min, daripada, nawaqidil iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Jawab dia, buang perkataan soalan, iaitu uzkur. Uzkur tu kita buang, lepas tu kita tulis balik, salasatun min nawaqidil iman, 3 daripada perkara yang membatalkan iman. Lepas tu buat titik bertindih. Nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia, nombor 3 apa dia. Tulis. Yang ni kamu dengar, yang pertama kamu dengar saya baca dulu, kamu bariskan dan baca dalam hati macam mana saya baca. Mesti kamu kena ikut. Lepas itu ulang balik sampai boleh baca. Dengar saya baca. Man ata bi arkanil islami kamilatan kana musliman kamilal imani, waman tarakaha jami'an kana kafiran qat'an, waman ankara wahidatan minha kana ghaira muslimin bil ijma'i. Waman i'taqada biha jami'an wa ahmala wahidatan minha ghaira syahadati kaslan, ghaira syahadati kaslan, fahuwa fasiqun. Waman atal a'mala wa aqarra bilisanihi mujamalatan fahuwa munafiqun. Baik, sekarang kita nak faham pula. Man sesiapa atau yang mendatangkan biarkanil islami, dengan rukun-rukun Islam, kamilatan, dalam keadaan sempurna. Maknanya semua rukun Islam yang 5 tu dia amal, dia buat.
lepas tu dalam keadaan sempurna, kerana adalah ia, seseorang tu musliman, adalah seorang Islam, kamilal iman, yang sempurna imannya. Makna orang tu adalah Islam kamil. Satu, habis. Yang kedua, waman tarakaha jami'an, waman dan sesiapa tarakaha meninggalkannya rukun Islam tadi ini, yang 5 tadi ini, dia tinggal jami'an, semuanya ataupun keseluruhannya. Apa dia berlaku? Kerana adalah ia, orang ni, kafirun, kafir, qat'an, tanpa ragu-ragu lagi dah. Qat'an, tanpa ragu-ragu, dia tu kafir. Habis tu yang kedua. Yang ketiga pula, waman angkara, siapa-siapa yang ingkar, man makna siapa, angkara ingkar, wahidatan, dia tak mau terima, dia tak percaya, tu maksud ingkar. Wahidatan, satu, minha, daripadanya, daripada 5, salah tu, daripada 5 tadi ini, satu dia tak percaya. Kerana adalah ia, orang ni, ghaira muslimin, bukan Islam juga, bil ijma', dengan sepakat semua ulama. Semua ulama mazhab apa pun, semua kata dia ni kafir. Kalau dia tak percaya, dia ingkar satu saja daripadanya. Sebagai contoh, macam orang kata apa, ada orang yang kata sembahyang tu tak wajib, tu ingkar, tak wajib, dia tu kafir. Kamu kena ingat lah, ni ramai orang dia kata sembahyang tak wajib, dia tu kafir. Itu yang ketiga. Yang keempat, waman i'taqada biha jami'an, waman dan siapa-siapa yang taqada, beriktiqad, biha, dengannya, dengan rukun Islam tadi ni, jami'an, semua, dia percaya ke semua, wa ahmala, tapi wa ahmala, dan dia tinggal, tak buat, wahidatan, satu, minha, daripadanya. Contohnya dia tak buat, dia tak sembahyang, tu maksud dia macam tu. Ghaira syahadati, lain daripada syahadah. Syahadah tak termasuk. Maknanya rukun Islam ni ada 5. Satu dia syahadah, mengucap 2 kalimah syahadat, yang tu kita letak tepi sat. Baki lagi sembahyang, zakat, puasa, haji, 4 tu dia tak buat, kaslan, dalam keadaan malas, fahuwa fasiqun, maka dia itu adalah fasik. Pasal apa tak termasuk syahadah? Syahadah ni, kalau tinggal syahadah, dia tinggal bukan pasal malas, tapi dia tak percaya, tu kafir, walaupun satu saja. Sebab tu dia kata ghaira syahadah. Kalau mengucap, dia tolak, dia tak terima, kafir. Tapi kalau hak lain daripada syahadah, dia tak buat pasal dia malas, tu fasik, fahuwa fasiqun. Kamu boleh jelas itu. Kalau tak faham, jumpa saya. Waman atal a'mala, dan sesiapa atal a'mala, mendatangkan amalan, maksudnya rukun Islam tadi ini, dia buat semua amalan rukun Islam dan lain-lain amalan hak Islam suruh, dia buat. Wa aqarra, dan dia mengaku bilisanihi, dengan lidahnya, mulutnya mengaku tu dalam keadaan mujamalatan. Mujamalah ni maksud dia tunjuk kerja baik dia, dia sengaja tunjuk kerja buat baik dia, sembahyang, puasa, apa semua, dia nak menunjuk-nunjuk, tapi dia tak ikhlas. Itu maksud mujamalah.
Saya ulang sekali lagi, waman, sesiapa atal a'mala, melakukan amalan, wa aqarra bilisanihi, dan dia mengaku dengan lidah dia. Mengaku dengan lidah maksudnya dia tahu sembahyang baik, puasa bagus, haji pun bagus, tapi mujamalatan, dalam keadaan mujamalah, nak tunjuk ke orang saja, tu maksud mujamalah, tapi hati perut dia tak mengaku kata bagus. Apa hukum orang ni? Fahuwa, maka ia munafiqun, adalah munafik. Munafik ni dia tunjuk luar Islam, tapi hati dalam dia kapiak, tu munafik. Teruk juga orang ni. Yang ni soalan ni tulis dalam buku juga, tulis dalam buku dan jawab. Uktub, sila tulis, amma, mengenai perkara yakti, berikut. Kamu kena faham soalan. Bila di mana-mana pun kamu kena ingat, dan kamu tengok soalan ni kamu faham. Uktub, tulis, amma, mengenai perkara-perkara yakti, berikut. Yang pertama, muslimun kamilun ataupun muslimin kamilin. Muslim kamil, apa dia definisi dia? Ada dalam tadi kita bincang tadi. Kafirin, kapiak, orang kapiak macam mana bentuk dia? Fasiqin, orang fasik, macam mana bentuk dia? Munafiqin, orang munafik, macam mana bentuk dia? Bincang dengan kawan-kawan. Kalau tak faham, mai jumpa saya. Lepas tu jawab dalam buku. Wallahu a'lam.